Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama Allah izinkan kita dipertemukan dalam majlis yang mulia, yang mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat daripada Allah dan dihapuskan segala dosa-dosa kita dan kita terbimbing menjadi hamba-hamba yang sentiasa berada di dalam bimbingan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini menyambung tadabbur surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Ayat yang penting ni adalah doa. Doa paling utama kaum muslimin yang berbunyi pada ihdinas siratal mustaqim. Baik, jadi kalimah ihdinas siratal mustaqim, jadi kita ulang mengucapkannya seharian banyak berapa? 17 kali. 17 kali sehari kita ucapkan. Dan hukum kita ucapkan ni, hukum dia wajib. Wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini satu-satunya doa dalam surah Al-Fatihah. Doa yang pertama juga dalam Quran dan doa yang paling banyak diulang dan wajib diulang oleh setiap muslim, setiap yang bergelar muslim, dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam ni ada berapa kalimah? Kalau kita kira secara zahirnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ihdi, kemudian kemudian as-sirata, kemudian al-mustaqim. Ada 4 kalimah. Jadi kita tengok terjemahan dulu. Ihdi ni daripada perkataan sebenarnya asal ihdi adalah hudan. Asalnya sebenarnya daripada perkataan hudan ataupun makna dia ataupun hidayah. Perkataan hidayah. Jadi dalam bentuk arahan ataupun dalam bentuk doa, jadi macam ni. Ihdi. Ini doa permintaan, rayuan seorang hamba. Jadi dalam ihdi ni juga ada satu lagi kalimah yang disebut mustatir. Jadi ihdi ni sebenarnya dalam dia ada satu hidayah. Kita minta hidayah. Tunjukilah kita kata. Terjemah dia tunjukilah. Jadi kita minta Allah apa? Tunjukilah ataupun tunjukkanlah. Ataupun berilah petunjuk.
Jadi inilah kita punya permintaan setiap hari yang wajib. Allah perintah untuk kita ucapkan. Jadi kita minta siapa? Tunjukkan Allah. Jadi di sini ada oleh engkau. Engkau di sini rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemah dia, kita terjemah ihdi ni saja, terjemah dia macam ni. Apa dia? Cuba baca. Tunjukilah oleh engkau, ataupun kita kata engkau tunjukkanlah. Jadi sebenarnya ada kalimah engkau, iaitu rujuk pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Engkau ni rujuk pada Allah. Lepas tu I besar. Cumanya bila kita dah baca ihdinas siratal mustaqim, terjemahan tu dah tak sebut Allah dah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, kan? Kita kata. Sedangkan ada lafaz engkau ni dalam tu. Mana-mana fi'il amar ada. Merujuk pada apa? Bila sebut engkau ni, Allah ni dekat dengan kita. Dan setiap hari seolah Allah nak supaya kita merasakan apa dia? Kita minta satu benda penting ni kepada siapa? Kepada Allah semata-mata. Dan merasakan yakin Allah dengar dan Allah paling dekat kepada kita. Sepatutnya menanamkan sifat apa dia? Merasakan Allah ni lah satu-satunya yang paling kita bergantung kepadanya. Memberikan kita apa? Petunjuk. Baik. Ni lafaz engkau ni penting. Sebab tu kalau kita rujuk tentang ni, Allah mengatakan dia ni dekat, maka minta kat dia saja. Kan? Terutamanya minta hidayah ni kat dia. Untuk uruskan kehidupan kita, Allah sebut dalam surah 2 ayat 186 tu. Cuba buka surah tu. Surah 2 ayat 186. Okay. Quran. 286. Ayat ni cerita tentang apa? Akrabnya Allah dengan setiap kita masing-masing. Akrabnya Allah dengan hamba-hambanya, dan Allah nak kita merasakan benda tu dalam setiap permintaan kita. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum apa dia kata? Yarshudun. Jadi Nabi ditanyakan soalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dalam ayat tu, wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku. Apa Allah Subhanahu Wa Taala? Fa inni qarib, aku ni dekat. Maknanya menunjukkan apa? Setiap kita ni Allah sentiasa memerhatikan. Setiap kita ni Allah sentiasa ambil tahu Allah tak pernah tinggalkan hamba-hambanya. Yang selalu tinggalkan siapa? Kita je. Hatta Allah wajibkan kita doa seru dia pun, ni ada nama dia ni, seolah dia dekat ni pun, kita tak rasa apa-apa pun. Memanglah jauh kita ni. Hari-hari minta ni. Tapi benda yang kadang-kadang kita jarang minta, yang sekali-sekala je, ni wajib. Yang itu kita rasa cukup-cukup, berharga, rasa betul. Kan? Tiba-tiba yang ni hari-hari tak rasa apa-apa. Kan? Pelik tak hamba-hamba ni? Pelik hamba-hamba ni. Ni wajib hari-hari disebut, dah hilang. Hilang nikmat ni, tak rasa pun. Hanya lalu begitu je.
Yang benda kadang-kadang ni yang baru dapat kat dia, oh itu dia cukup rasa. Begitu berperasaan sekali. Kadang-kadang tengok televisyen tu cerita tentang siapa-siapa pun dia boleh apa? Siapa yang nangis kan? Yang ni ada tak? Dah tak ada dah. Tak ada apa dah. Inilah Allah nak kata apa? Kenapa Allah wajibkan supaya kita sepatutnya Allah nak katakan dia ni sentiasa jaga kita ni. Sentiasa nak dekat dengan kita, tapi kita pula rupanya yang tak berusaha untuk dekat dengan dia. Sebab tu Allah kata dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah juga, fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kita habiskan ini. Jadi Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Allah mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apa tu? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku sentiasa menjawab, mengkabulkan, mengambil peduli. Tu. Allah sentiasa ambil peduli siapa? Setiap doa-doa kita. Bila dia berdoa, Allah dengar. Dan maknanya apa? Setiap kali kita doa minta hidayah, sebenarnya bila Allah dengar, Allah usaha tak sedarkan kita, beri hidayah. Kan? Sebenarnya setiap kali banyak tak sebenarnya Allah berikan hidayah kita ke hamba-hamba. Masalahnya apa? Dia tak perasan itu adalah hidayah untuk dia. Dia tinggal, dia tolak tepi je. Dia hanya doa sekadar doa saja tanpa perasaan pun. Jadi Allah beri benda ni, dia pun tak kenal hidayah tu apa. Jadi dia pun tinggal lah. Sebab itu, walaupun 17 kali manusia tetap hidup dalam, kadang-kadang tu lalai juga daripada hidup dia. Kenapa? Dia tak menjiwai benda ni. Allah kata apa? Sedangkan Allah sentiasa bagi. Kamu minta hidayah, Allah bagi. Tapi hamba dia buat tak tahu je. Jadi dia bukan main minta. Rupanya dia minta tanpa perasaan. Minta sebab apa? Dah rutin harian minta, dia pun tak sedar dia minta tu penting. Rugi tak? Ini alangkah ruginya seorang hamba tu macam ni sikap dia. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah, aku sentiasa mengkabulkan permintaan setiap yang berdoa apabila mereka berdoa kepada aku. Kemudian apa syarat dia? Ini masalah kita. Sekarang ni bahagian Allah selesai. Allah kata apa? Dia tak pernah tinggalkan kita. Setiap kali kita doa, dia sentiasa apa? Kabul kan? Dia sentiasa beri kan? Masalahnya sikap hamba apa dia? Ini syarat untuk kita pula dapat kebaikan tu. Allah kata apa? Falyastajibu li. Itu bahagian siapa? Bahagian kita. Sekarang ni kamu pula bila aku kabulkan Allah beri, kamu kena buat apa? Yastajib. Apa tu? Ikutlah perintah. Istijab. Mustajab maknanya apa? Kabulkan pula arahan aku. Maksud dia, Allah beri, kamu pula apa? Kabulkan arahannya. Jadi jangan jadi macam anak. Kan? Anak dia buat apa? Semua dekat rumah tu dia bentak-bentak nak ibu dia bagi semua. Minta ni mak dia pun bagi, minta ni mak dia pun bagi, minta ni semua bagi. Tiba-tiba mak dia suruh sikit je. Oh, macam-macam alasan dia tak nak buat. Itu apa kita kata anak macam tu? Anak apa? Derhaka kan? Sekarang ni kita pergi tangga lebih tinggi. Dia bukan ibu, tapi apa? Tuhan yang cipta ibu pula. Mana lagi tinggi ni? Mana lagi besar jasa? Allah pula. Jadi Allah pun bagi kita, kita minta kat Allah ni, antaranya hidayah, rezeki macam-macam. Tiba-tiba ada arahan sikit je, apa dia? Oh, macam-macam alasan hamba dia. Tak nak pula ikut. Patut tak patut? Hamba ni hamba macam mana? Hamba apa ni? Jadi anak tu anak derhaka, hamba ni jarang dengar perkataan hamba derhaka ni. Kan? Itu sebenarnya itulah hakikat dia. Jadi inilah permintaan ihdina. Jadi pengaruh engkau ni penting. Sebab tu saya letakkan ada engkau dalam ni, menunjukkan Allah tu dekat. Setiap kali kita minta macam depan kita je. Sebab tu masa solat kan yang paling dekat Allah ni. Antara lagi masa sujud. Betul? Hamba paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdi inda rabbih wa hiya sajid. Yang paling dekat seorang hamba itu di sisi Tuhannya dalam keadaan ketika dia sujud. Termasuk bahagian solat tu yang paling tinggi sekali adalah ketika sujud. Jadi ini maksud ihdi. Nanti kita bincang ihdi ni yang kita minta ni tunjukkan apa? Ada banyak bahagian part dalam permintaan hidayah kita kepada Allah. Baik. Jadi tunjukkan siapa ni? Ihdi
Ihdina. Nah ni kata apa? Tunjukilah oleh engkau. Oh, wal yu'minu bi. Sampai lagi. Jadi Allah perintah untuk kita apa? Ikut perintah dia, falyastajibu li, kemudian wal yu'minu bi, dan sentiasa yakin dengan janji-janji dia. Dia kadang-kadang dah buat dah perintah Allah. Saya dah buat dah. Tengok orang lain yang buat maksiat tu elok je, lagi bagus pula. Kan? Saya solat. Tak ada apa-apa pun. Ini satu ujian untuk kita. Ini kadang-kadang satu ujian. Akhirnya apa? Daripada dia dapat kebaikan, ditinggalkan. Sebab apa? Dia tak beriman. Dia ikut arahan dalam kadang-kadang dia tak yakin dengan janji Allah. Jadi sebab tu Allah tekankanlah tu. Fal yastajibu li, ikut taat ke perintah aku, kemudian wal yu'minu bi, apa dia dalam keadaan apa? Kamu beriman, yakin dengan apa? Janji aku. Kita dapat janji yang lebih besar apa dia? Seorang yang ikhlas buat sesuatu, dia berniaga, dia tak menipu, tapi perniagaan dia slow je, biasa je. Dengan orang yang menipu, perniagaan dia nampak rancak je, elok laku pula. Apa beza dia? Dia dapat janji yang mana? Janji Allah ni maksud dia apa? Beriman dengan Allah ni, beriman apa? Inilah rukun iman. Rukun iman kat mana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Tu beza dia. Dia beriman dengan benda ghaib. Dia dapat pahala besar, itu lagi besar daripada apa yang dia dapat kat dunia ni. Itu beza dia. Dia menjaga benda tu. Orang ni dapat memang lebat sekejap je, tapi lepas tu pun lenyap, hilang. Mati juga semua. Mati juga. Dia pun dapat apa? Yang penting harta dia berkat, harta dia halal. Kan? Sekadarnya saja. Dan yang paling penting apa? Dia selamat di akhirat. Itu janji Allah pada orang beriman. Itu maksud dia. Wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Supaya mereka terbimbing. Sebab itulah inilah hidayah yang kita minta. Kita nak bimbingan daripada Allah. Sebab tu makna ihdi di sini maksudnya arsyid. Jadi kat sini maksud dia apa? Arsyid. Tunjukilah kami. Ayu makna dia apa? Bimbinglah. Berilah bimbingan. Bimbingan kepada kami. Arsyid, tambah tu apa? Kepada kami. Jadi kita sekarang ni ni apa? Maknanya akan kami lah, ataupun kepada kami. Tunjukilah akan kami. Jadi satu lagi perkataan kami. Jadi kita macam bahasa ni dulu. Kita bila solat seorang-seorang, kita doa macam mana? Arsyidna, ihdina ke ihdini? Jadi solat seorang-seorang, jadi saya minta seorang-seorang lah. Ke tetap baca ihdina juga? Sah tak kalau kita baca ihdini siratal mustaqim? Sah. Solat sunat seorang je, malam-malam tahajud seorang-seorang kan? Jadi ni ramai. Kita seorang baca apa? Ke baca ihdina juga? Kalau dia baca ihdini jadi apa tu? Betul ke tak betul? Salah, tak betul, tak sah tu. Dia mesti baca ihdina juga. Baru sah solat dia. Surah Fatihah dia pun sah. Kenapa? Ni Allah ajar kita satu benda lagi. Apa dia? Nak dapat bimbingan Allah ni seorang-seorang cukup. Jadi sifat petunjuk hidayah ni kan untuk apa? Seorang ke ramai. Ahli syurga tu, siapa nak masuk syurga kan? Orang yang dalam syurga semua yang masuk syurga tu sifat dia mementingkan diri sendiri ke ataupun sifat dia menyayangi orang lain untuk dapat kebaikan. Ni dalam ni ajar kita. Betul tak? Sebab tu dalam Quran ajar apa? Cuba tengok surah 66 ayat 9 ayat 6. Ni. ayat 6 tu. Ayat dah? Jumpa? Surat berapa tu? 5, cikgu? 9. 559. Okey. Boleh baca. 560. 560.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jadi rupa-rupanya permintaan ihdinas siratal mustaqim ni untuk tanamkan satu amanah kepada setiap kita. Bila orang yang sedar, yang dia menjiwai apa yang dia minta, kan, ini dia rasa ni sedar amanah dia. Saya tak pernah minta hidayah seorang-seorang. Saya minta untuk saya dan siapa? Isteri, anak, semua. Ketika dia seorang-seorang pun, dia bukan seorang-seorang sebenarnya. Dia sedang mengenang siapa lagi? Yang lain-lain tu. Sentiasa macam tu. Jadi tak sewajarnya apa seorang tu dia berulang-alik ke pergi ke sini kan. Tapi rupanya dia tinggalkan apa? Yang kat rumah tu dengan hiburannya dengan apa? Yang patut tak? Mana dia tak faham dia baca ihdinas siratal mustaqim. Dia tak faham. Tak mungkin dia akan tinggal sebab kami nak satu keluarga kami. Dan ini amanah Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang beriman apa? Orang yang baca minta hidayah setiap kali 17 kali untuk orang ramai, untuk kami semua. Dia tak minta seorang-seorang. Dia bukan orang yang pentingkan diri sendiri, tak. Kan? Allah kata apa? Wahai orang beriman, jagalah siapa? Diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Nampak tak? Itu. Kenapa? Kerana neraka ni sangat dahsyat. Bahan bakarnya siapa? Manusia dan batu-batu. Dan yang menjaganya pula siapa? Para malaikat yang sangat bengis, yang sangat kasar. Keras perbuatan mereka dan sentiasa melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Tak pernah rasa belas kasihan, tak pernah rasa keletihan dan sebagainya. Tak pernah jemu untuk menyiksa orang-orang yang ada dalam neraka. Ini sangat dahsyat, Allah kata. Jadi seharusnya ni kita sebab itulah dalam ayat lain kita berdoa apa? Rabbana apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa tu pun ramai juga. Surah apa tu? Surah 25. Kat surah Al-Furqan. Silap saya ayat 73. Betul. Al-Furqan ayat 73 kan. Betul tak? Ataupun 75. Dari lingkungan tu lah. Muka surat akhir. 74. Okey, 74. Ni ciri-ciri ibadur rahman, iaitu hamba-hamba Rahman yang sentiasa menjiwai segalanya. Al-Quran ni yang dibacakan, doa dia kepada Allah dekat. Sebenarnya apa? Allah ni Ar-Rahman ni dekat dengan dia sentiasa. Apa dia kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Jadi dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang seperti ni, orang-orang yang disebut ibadur rahman. Ayat ni sebenarnya daripada ayat 64, 63.
Iaitu hamba-hamba Allah yang dekat dengan Ar-Rahman ni, mereka berkata apa dia? Doa ni antara doa yang mereka sentiasa panjatkan. Kata Rabbana wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkanlah bagi kami pasangan-pasangan kami, wa zurriyyatina dan zuriat keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu yang berada di atas bimbingan daripada Allah. Jadi Allah, kita minta Allah bimbing kita, bukan kita saja, dan supaya kita dapat bimbing siapa? Ahli keluarga kita semua. Inilah permintaan kita. Baik. Kepada apa? As-siratal mustaqim. Jadi siratal ni apa? Ditambah lagi akan. Jalan yang sifat jalan tu kita nak apa? Yang lurus. Mustaqim ni sifat pada jalan tersebut yang kita inginkan. Jalan yang lurus maknanya jalan yang benar. Tak ada terpesong, tak ada jalan yang zairun. Zairun ni cenderung dia boleh melencong ke lain pula. Tak lurus. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan, kita nak jalan ni bukan jalan yang menyebabkan kita bercerai-berai. Dalam surah 6, buka surah 6 ayat 153. Jadi semuanya ahli keluarga yang tadi tu berada di atas jalan ni, sama. Dia tak ada satu terpisah ke kiri ke kanan ke, semua lurus. Menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kepada syurga Allah, selamat. Dalam surah 6 153 tu. Ini satu-satunya jalan yang kita perlukan, yang kita minta agar Allah jaga kita di atas jalan ni. Ayat dia apa? Mula 6153. Muka surat 149. Cuba Allah menegaskan ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang bagi. Muka surat 149 tu. Ustaz. Cuba, okey. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Baik. Jadi wa anna hadza sirati mustaqiman. Allah menegaskan ni tentang apakah jalan tu. Dan bahawasanya ini sirati apa? Adalah jalan daripada aku, jalanku. Siapa ni? Aku ni, Allah. Jalanku mustaqiman apa? Yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula. Ya, ini apa? Ayat ni cerita tentang wasiat-wasiat Allah dalam Quran ni. Daripada ayat sebelumnya. Perintah-perintah dan larangan Allah. Semuanya termaktub dalam kitab ni. Jalan yang lurus ni. Jadi, janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Kelak dia akan apa? Mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Iaitu Islam. Zalikum wasaqu bihim la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kamu manusianya supaya kamu bertakwa. Apa kaitan takwa tadi? Jadi takwa lah sumber kepada jalan yang lurus tu. Iaitu apa dia? Buka surah 2 ayat yang kedua. Ni jawapan Allah awal-awal setelah kita minta hidayah. Buka surah Al-Baqarah ayat 2. Surah 2 ayat 2. Boleh Laju ke?
Ni senangnya semua ingat kot Alif lam mim, kemudian zalikal kitab. Jadi kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua baca amin dah. Okey. Lepas je kita minta, Allah turunkan surah apa ni? Surah kedua dalam Quran, surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ni lah menjawab permintaan ni terus. Jadi setelah kita pun minta, ya Allah berilah kami hidayah, tunjukkan kami jalan lurus. Allah kata apa? Inilah kitab ni lah hidayahnya. Zalikal kitab. Ini kitab ni. La raiba fi. Jangan ragu-ragu dengan kitab ni. Kenapa? Hudan lil muttaqin la'allakum tattaqun. Kitab ini jalan nak jadi takwa. Ambil kitab ni. Fahami dia, hayati dia. Sebab itu kamu wajib baca setiap kali solat kitab ni. Jadi inilah jalan yang lurus. Dan apa tujuan kita baca kitab ni? Inilah sumber jalan untuk kita dapat apa? Menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Hamba yang beribadah kepada Allah dengan redha dan mendapat redha dan rahmat, kasih sayang daripada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kepada hamba dia dalam surah yang kita biasa baca hari Khamis. Surah 36 ayat 61. Kalau saya baca ni semua dah hafal ni. Allah kata apa kepada hamba dia? Wa ani buduni, wa ani buduni. Kemudian apa? Hadza siratum mustaqim. Setelah kamu ambil panduan, ini panduan macam mana kamu nak jadi hamba aku dalam ni. Maka sekarang apa dia? Laksanakan segala tuntutan yang ada dalam dia. Muka surat berapa? 444. Allah ingatkan kita wa ani'buduni dan apa dia? Abdikanlah diri kamu kepadaku. Menerusi apa? Panduanku ni. Jalan yang aku telah katakan tadi. Apa dia? Siratul mustaqim ni. Kemudian hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Baik. Satu lagi Al-Quran. Apa jalan yang lurus ni? Kita sumber dia Al-Quran. Lagi? Dalam surah itu maksudnya al-ibadah, jalan ibadah. Kemudian cuba tengok Allah SWT sebut lagi satu dalam surah yang sama, ayat pertama, ayat keempat. Yasin wal Qur'anil Hakim, Al-Quran. Kemudian innaka laminar mursalin. 36 ayat 3 hingga 4. Ala siratim, siapa tu? Rasulullah. Jalan mengikut Rasulullah. Ini jalan-jalannya, inilah jalan yang lurus, sumber jalan yang lurus dan tujuan dia. Baik. Jadi kita terjemah, inilah maksud dia. Untuk mencapai jalan lurus, kita mesti kuasai apa? Al-Quran ni. Ini mesti ada dalam jiwa setiap kita. Dan mesti prinsip kita hidup saya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sebab tu ni, sebelum baca Fatihah kita baca doa apa? Doa iftitah kita baca apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua ibadah kita. Solat kita, nusuk kita, korban kita, hidup kita dan mati kita, semuanya ibadah kepada apa? Allah semata-mata. Lillahi rabbil alamin. Ni ikrar kita dalam surah ni. Inilah jalan yang lurus. Surah berapa? Surah 6 ayat 162. Kita boleh baca sampai 163. Ini ikrar. Ibadah. Cuba ya.
Jumpa ayat tu. Qul apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sebarang sekutu dalam hal ni. Semuanya kita untuk Allah. Hidup kita mati ni dalam rangka ibadah untuk Allah semata-mata, bukan sebab lain. Saya solat ni sebab apa? Sebab mak saya suruh ke? Tak, bukan. Sebab apa saya pergi ni? Sebab ramai orang buat, saya pun buatlah. Bukan. Tapi kerana perintah Allah. Walaupun ketika itu saya seorang diri saja, tapi saya yakin ini perintah Allah, saya buat. Ini. Dan jalan siapa yang paling lurus yang kita kena ikut? Rasulullah. Allah sebut dalam surah Yasin ni. Jalan Rasulullah. Ala siratim mustaqim. Itulah maksudnya kita minta hidayah ni. Jadi kita minta, kita tengok sekali lagi ni. Kita cuba terjemah balik. Tunjukilah oleh engkau. Boleh baca Ihdi ni, okey, ikut saya. Tunjukilah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Baik. Jadi kita minta Allah ni apa? Beri kita bimbingan. Jadi maksud pertama ada 3 makna. Kita kata tunjukilah pertama, Allah bimbing kita jalan yang lurus. Maksud bimbing ni apa dia? Berilah bimbingan, maksud dia ilmu, kefahaman. Ilmu, kefahaman dan keterangan juga. Jadi kita inginkan ilmu, kefahaman, keterangan daripada Allah tentang apa contohnya Quran. Itu antara kebaikan yang Nabi sebut, seseorang tu bila Allah nak kebaikan, Allah buat apa? Seorang Allah nak kebaikan untuk dia, Allah beri dia apa? Dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan pada orang ni, Allah perdalamkan dia tentang agama. Allah faqihkan dia. Allah fahamkan dia tentang agama dia. Sebab itu kita mudah-mudahan kita nak baca Quran, Allah fahamkan kita dalamnya. Dengan fahaman yang benar lah. Bukan fahaman yang mengarut. Sebab itu kita kena betul-betul belajar disiplin dia, bahasa Arab dia, kena tahu satu-satu ni. Tak boleh tengok je terjemahan atau buat sesuatu. Tak, kena ada disiplin dia. Kena tengok pula tafsir dan sebagainya. Ini arsyidna. Bimbinglah kita. Allah kita minta. Yang kedua, maksud dia, bagi orang yang dah dapat ni, apa kita nak? Dah tahu dah, banyak dah ilmu dah. Berapa kitab dah buka dah. Kita nak apa pula? Tanya je mana-mana kitab tengok. Semua dia tahu dah. Sekarang dia nak apa? Dia minta hidayah juga tak? Ketika mana orang tu dah pandai dah semua kan? Dia tetap nak kena baca ni. Ke dia tak payah baca dah? Peringkat ni pula dia nak kena minta apa pula? Yang kedua, ni pertama. Yang kedua maksud dia apa? Wafiqna. Mana hidayah ni kalau ikutkan dalam Quran ada banyak, belas-belas, 16 maksud. Jadi kita kena kuasai makna-mana sikit sebanyak. Supaya kita baca tu jelas apa yang kita perlukan. Yang kedua maknanya wafiqna. Apa maksud wafiqna? Iaitu berilah taufik untuk kami beramal dengan ilmu yang dimiliki, ilmu yang kami miliki. Ini berdasarkan sebuah hadis lagi. Ini tadi hadis ni. Siapa orang yang Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi dia kefahaman agama. Satu. Kan? Hadis kedua, kita minta Allah beri kita taufik. Bila minta hidayah, antaranya
kami dah banyak dah tahu dah, belajar dah bukan main belajar dah. Tapi rupa-rupanya apa? Tak buat apa-apa. Sekadar berbangga dengan ilmu yang banyak aja. Jadi apa yang dia minta sepatutnya? Berilah kami taufik. Taufik ni untuk apa? Cukup padan dengan ilmu dia. Ilmu dia banyak ni, buatan dia pun sama, taraf dengan ilmu dia. Dilakukan apa yang dia telah ketahui. Inilah taufik. Jadi Nabi sebut dalam hadis yang lain, man iza arada Allah bi 'abdin khairan, iza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala inginkan seorang hamba tu benar-benar dapat kebaikan. Tadi ni, siapa yang Allah nak kebaikan, Allah bagi dia pedalam agama. Faham tak agama? Yang kedua, apabila Allah nak seorang hamba tu dapat kebaikan, apa Allah kata ni? Nabi kata, ista'malahu. Allah pergunakan dia. Allah jadikan dia orang yang berguna dengan apa yang dimiliki. Istakmalnya maknanya Allah mempergunakan. Dia perkataan amalan. Jadi Allah jadikan dia ni sesuai dengan apa yang dia tahu, dia pun boleh berpeluang untuk buat sungguh-sungguh benda tu. Sebab itulah sahabat tanya, kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah? Macam mana Allah gunakan dia? Allah gunakan macam mana? Nabi pun jawab, yuwaffiquhu, Allah beri dia taufik di amali soleh, untuk lakukan sebanyak-banyak amal soleh qabla al-maut, sebelum dia mati. Jadi ni penting. Kedua, kita minta hidayah, sebenarnya minta taufik. Dan yang ketiga, maksud kita minta hidayah dalam ayat ni juga apa dia? Sabbitna. Jadi wafiqna, yang kedua, maksud ketiga sabbitna. Iaitu apa dia? Teguhkan pendirian kami ataupun kedudukan kami. Ini penting. Ada orang dia buat ni, ilmu banyak pun buat, rupa-rupanya sampai akhir apa? Dia tinggal, dia uji dengan sesuatu, dia tinggal semua yang dia buat ni. Ini paling kita bimbang. Sebab itulah kita mohon kepada Allah apa dia? Antaranya doa dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah apa? Ali Imran ayat yang ke-8. Jadi inilah maksud permintaan ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebenarnya apa dia? Kita boleh baca ihdinas siratal mustaqim, iaitu maksudnya apa? Arsyidna siratal mustaqim. Bimbinglah kami, bagilah kami kefahaman ilmu pada jalan yang lurus ni. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, yang kedua apa? Wafiqna, berilah kami taufik untuk sanggup korban amalkan apa yang kami dah tahu ni di atas jalan yang lurus ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, iaitu apa? Tabbitna, ya Allah, kekalkanlah kami di atas hidayah, di atas jalan yang lurus ni. Setelah kami buat dua ni, kami dah ada ilmu dan kami amal, minta kami kekal sampai akhir hayat kami. Inilah permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama ni. Dapat dah? Mudah-mudahan kita jelas tiga benda ni penting dalam hidup. Kita minta ilmu, ya. Kita minta kita beramal dengan ilmu dan kekal di atas apa yang kita buat ni. Inilah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baik, sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat baru, ayat yang ke-6 pada semua yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Jadi saya mohon maaf sebarang kekurangan ataupun terkasar bahasa sepanjang kuliah. Allah ampunkan kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.